Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini dapat berkumpul sama-sama dalam rancangan Forum Spontan dan Santai mengenai bid'ah yang dianjurkan oleh Ustazah Fatin Afika, iaitu selaku pegawai Akidah Islamiah kami. Sebelum kita mulakan majlis pada hari ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membincangkan isu bid'ah ini yang selalu dijadikan polemik masyarakat di negara kita, saya sebagai moderator hari ini yang bernama Nur Aisyah binti Amiruddin dari kelas TSI 2B, saya akan menampilkan panel-panel kita pada hari ini. Yang pertama ialah Anis Sofia, dan panel kedua kita ialah Nurul Najwa, dan panel kita yang ketiga ialah Wan Nur Afika, dan panel yang terakhir ialah Fariha Aisyah. Okay, mereka ini semua daripada kelas 2 DSI 2B juga sama dengan saya. Tanpa membuang masa, kita akan memfokuskan diri kita kepada forum kita hari ini pasal bid'ah. Okay, so panel-panel kita hari ini akan memberitahulah apa pengertian bid'ah, jenis bid'ah, perkara yang supaya tidak terjebak dengan bid'ah, perbuatannya dan juga hukum bid'ah. So, saya akan bertanyakan kepada panel kita yang pertama, pengertian bid'ah. Apa yang dimaksudkan dengan pengertian bid'ah? Apabila kita bercakap tentang bid'ah, ramai orang tertanya apa itu bid'ah. Bid'ah ni Nabi ada sebut dalam hadis, sesungguhnya kata yang terbaik adalah daripada Al-Quran, dan petunjuk yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling buruk sekali adalah orang yang suka buat pembaharuan dalam agama, dan setiap pembaharuan itu adalah bid'ah. Imam Syafi'i dia menjelaskan apa itu bid'ah. Setiap perkara yang dilakukan dalam agama melakukan pembaharuan yang bercanggah dengan Al-Quran, itu confirm bid'ah. Yang kedua, bercanggah dengan hadis Nabi, confirm bid'ah. Yang ketiga, bercanggah dengan ijma' para sahabat, ijma' ulama'. Dan yang keempat, apa yang bercanggah dengan para sahabat dan yang diambil dari Muhammad, yang pasti ambil dari Al-Quran dan Sunnah, confirm bid'ah. So kalau bercanggah dengan empat perkara tersebut, confirm bid'ah dan bukan dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. So bagi maksud saya, macam kefahaman saya sendiri, kiranya bid'ah ni bentuk perbuatan atau perilaku kita yang sebiji dengan ajaran Islam, tapi benda tu sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam, betul tak? Dia melakukan pembaharuan. Dia ubah kita punya, apa orang kata, perbuatan tu lah. Wallahu a'lam. Okay, kita dah tahu tentang pengertian bid'ah, yang dengan spesifiknya kiranya bid'ah ni dia melanggar syariat Islam. Yang tadilah kawan kita sebut tadi, Anis Sofia. Terus sekarang ni kita nak tahu pasal hukum bid'ah. Apa hukum dia kan? Kita dah tahu pengertian, mesti kita nak tahu hukum kan? So saya akan panggilkan panel kita yang kedua, iaitu Nurul Najwa, untuk memberitahu kita apa hukum bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang hukum bid'ah dalam ad-din. Segala bentuk bid'ah dalam ad-din, hukumnya adalah haram dan sesat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan yang baru, kerana sesungguhnya mengadakan hal yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, barang sesiapa mengadakan hal yang baru yang bukan dari kami, maka perbuatannya tertolak. Maka hadis tersebut menunjukkan bahawa segala yang diada-adakan dalam ad-din, yakni Islam, adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak. Artinya bahawa bid'ah di dalam ibadah dan akidah itu hukumnya haram, tetapi pengharaman tersebut tergantung pada bentuk bid'ahnya. Ada di antaranya yang menyebabkan kafir, yakni kekufuran, seperti tawaf mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri kepada ahli kubur, berdoa kepada ahli kubur dan minta pertolongan daripada mereka, dan seterusnya.
Begitu juga bid'ah seperti bid'ahnya perkataan orang-orang yang melampaui batas dari golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ada juga bid'ah yang merupakan sarana menuju kesyirikan seperti membangun bangunan di atas kubur, solat dan berdoa di sisinya. Ada juga bid'ah yang merupakan fasik secara akidah sebagaimana halnya bid'ah Khawarij, Qadariyah dan Murji'ah dalam perkataan-perkataan mereka dan keyakinan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. So bagi pendapat saya, semua perbuatan yang berkaitan bid'ah ni apa kata haram. Hukumnya adalah haram. Oh, so Semua memang perbuatan itu adalah haram. so maksudnya memang benda tu akan jadi haram automatik Okey, terima kasih Nur Najwa. So tadi pengertian dia paling ringkas adalah bentuk ibadat atau perilaku yang menyerupai ajaran agama Islam, tapi sebenarnya dia tu bertentangan dengan syariat. Lepas tu hukum tadi adalah haram, yang melibatkan semua perkara bid'ah ni adalah haram. So lepas ni kita nak tahu pasal jenis-jenis bid'ah. Takkanlah tak ada jenis kan? So kita nak tahu apa jenis dia. Saya akan mengajukan soalan ini, apakah jenis-jenis bid'ah kepada panel kita yang ketiga, iaitu Waina Afika. Saya akan terangkan dua jenis bid'ah, iaitu bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah ini ialah bid'ah yang tidak baik, bid'ah yang membawa kepada kesesatan. Setiap bid'ah yang bersangkut paut dengan akidah dan amalan ibadah atau urusan agama. Bid'ah ini adalah bid'ah larangan yang melakukan bid'ah dalam Islam yang tidak boleh dibid'ahkan lagi. Ia sudah cukup sempurna dan lengkap sebagaimana yang sudah dijelaskan daripada dalil-dalil dan hujah-hujah tersebut. Jika kita teruskan mengikut bid'ah dolalah ini, kesannya akan membawa ke neraka dan akan kekal di dalamnya jika yang dilakukan ialah dalam bid'ah akidah. Contohnya bid'ah dolalah ni macam kita solat subuh 2 rakaat, tapi mereka solat tu menjadi 3 rakaat. Kiranya macam subuh kan kita memang tetap syariat kita 2 rakaat. Tiba-tiba dia tambahkan 3 rakaat macam tu. Yep. Itu adalah bid'ah dolalah yang sesat. Okey, yang kedua ialah bid'ah hasanah. Ini adalah bid'ah yang baik, iaitu bid'ah yang kedua ini hanya dimasukkan pada bid'ah ciptaan dalam hal urusan keduniaan semata. Sebagaimana yang telah kita fahami bahawa antara pengertian bid'ah ialah ciptaan. Usaha mereka cipta itu sesuatu ciptaan yang merupakan kebedaan atau kemajuan berbentuk keduniaan yang diperlukan oleh manusia, amat digalakkan oleh agama selagi ciptaan tersebut yang disyiarkan bid'ah keduniaan tersebut tidak membahayakan atau memudaratkan manusia dan alam sejagat. Itu adalah bid'ah hasanah, iaitu bid'ah yang baik. So maknanya kat sini kesimpulan dia, jenis bid'ah ni ada dua, bid'ah dolalah dan juga hasanah. Dolalah ni yang sesat, hasanah ni yang baik. Ya. So maknanya kita boleh ikut yang baik lah. Ya, kita kena ikut bid'ah hasanah, iaitu bid'ah yang baik. Terima kasih Wan Arifah. So kita dah tahu pengertian, kita dah tahu hukum akam dan juga kita dah tahu jenis. Sekarang ni kita nak tahu yang terakhir ialah contoh bid'ah. Kan kita mesti nak tahu contoh bid'ah tu macam mana kan, contoh perbuatan dia ke apa ke, macam tu. So saya akan bertanyakan soalan ini kepada panel kita yang keempat, baik, iaitu Fahria Aisyah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panel keempat ingin menerangkan tentang contoh bid'ah. Okey, hukum bid'ah ni secara kesimpulannya, setiap mereka yang melakukan bid'ah dalam akidah akan terkeluar daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak semestinya keluar daripada Islam. Sebagai contoh, yang pertama, menghapuskan kewajipan berjihad yang terdapat dalam ajaran bid'ah Qadiani yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Yang kedua, sembahyang Jumaat. Dalam ajaran dan amalan tarikat Mufarridiyah oleh Syekh Ma'mun, bahawa Syekh Ma'mun ni dia tak pernah pergi sembahyang Jumaat.
dekat masjid kerana katanya mereka telah sembahyang Jumaat di Masjidil Haram Mekah. Tetapi sebetulnya beliau telah menguncikan dirinya dalam bilik dan beliau menipu ramai orang tentang dia dah solat Jumaat padahal tak pun. Sebagai dalilnya firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang sedemikian itu adalah lebih baik bagi kamu semua apabila kamu semua mengetahui. Surah Al-Jumu'ah ayat 62. Ayat tadi jelas ayat tadi tu dia nak cakap tentang dia bertentang dengan perbuatan Syekh Ma'mun tu, supaya Allah menyeru supaya didirikan sembahyang Jumaat dan meninggalkan apa jua pekerjaan yang kita lakukan. Tak kisahlah kita tengah kerja ataupun kita tengah berjual beli dekat kedai ke, jadi cashier ke, kita kena tinggalkan kita punya kerja tu dan pergi solat Jumaat dekat masjid. Lepas tu yang ketiga, puasa bulan Ramadan ni dalam ajaran Bahaiah iaitu Mirza Ali Muhammad menjadikan puasa 19 hari bermula dari terbit matahari sampai tenggelam matahari dan bukan pada bulan Ramadan, tapi dalam musim bunga. Dan satu hari raya tu mereka pada hari Nirus, iaitu hari orang Parsi menyembah api sebelum Islam. Maksudnya ajaran Bahaiah ni iaitu Mirza Ali Muhammad, dia jadikan puasa ni 19 hari tapi bukan dalam bulan Ramadan lah. Dia tukar bulan Ramadan tu kepada musim bunga. So kita akan puasa 19 hari pada musim bunga. Lepas tu masa tu hari raya tu dia orang akan menyembah api pada masa tu. Itu sahaja daripada Faria Aisyah. So maknanya contoh dia kita boleh ambil pada bid'ah Qadiani di mana dia sebut pasal solat Jumaat. So ni hanya untuk para lelaki, betul? Betul. So dia si Faria Aisyah ni dia ada cerita pasal kisah-kisah Nabi, betul? Berkaitan dengan penipuan solat Jumaat, di mana benda ni pun dikatakan bid'ah Qadiani. Okey. Terima kasih kepada Faria Aisyah. Sebelum saya akhiri majlis kita pada hari ini, saya akan membuka soalan kepada penonton di luar sana yang mana still lagi tak faham tentang bid'ah. Korang boleh call talian di papan skrin korang. Okay, korang boleh call untuk menanyakan soalan. Okay. Saya dah dapat panggilan daripada seorang wanita. Hello, siapa di sana? Assalamualaikum. Nama saya Sarah Sajida. Ya Sarah, ada soalan ke? Ada. Saya nak bertanya, apakah perkara yang kita boleh hindari agar tidak terjebak dalam perbuatan ataupun puak bid'ah? Okey, terima kasih Sarah. Sedap soalan didengar. Dia tanya, apakah perkara yang kita boleh hindari agar tidak terjebak dalam perbuatan ataupun puak bid'ah? So, saya akan tujukan soalan ini kepada panel kita yang ketiga iaitu Why Not Africa. Akan menerangkan lebih lanjut apa perbuatan dia, apa yang ataupun puak bid'ah ni kan. Kita nak tahu macam mana kita nak hindari perkara-perkara tersebut daripada kita melakukannya sendiri. Okey, saya akan tujukan kepada panel kita yang ketiga iaitu Why Not Africa. Silakan. Saya akan menjawab soalan tersebut. Okey, sebagai umat Islam, tentu saja kita menginginkan agar ibadah kita dapat diterima sempurna oleh Allah SWT. Untuk itu, umat Islam harus memahami bagaimana cara agar tidak terkena ibadah atau perilaku bid'ah yang boleh menolak ibadah kita. Yang pertama sekali, menanyakan ibadah kepada ahlinya, yang bermaksud dalam menjalankan perintah Allah tentu saja tidak boleh sembarangan. Untuk itu, jika ada informasi atau pengetahuan ibadah yang tidak kita ketahui, maka tanyalah kepada ahlinya yang benar-benar mempunyai ilmu pengetahuan. Yang kedua,
selalu mempelajari lebih dalam masalah agama. Maksudnya, walaupun seseorang Muslim bukanlah ulama, mempelajari lebih dalam soalan agama adalah kewajipan. Orang yang menjalankan bid'ah biasanya memang ia tidak memahami dan mempelajari lebih mendalam. Untuk itu, selalu memperdalami masalah agama adalah hal yang harus dilakukan untuk menghindari bid'ah. Okey. Selain itu juga, tidak tergesa-gesa dalam menerapkan agama, artinya bukan menunda-nunda namun selalu mencari sumber pengetahuan yang lebih mendalam lagi dan mempercayai dari apa yang disampaikan, terutamanya oleh orang yang dalam ilmunya mengenai agama. Okey, dalam jawab kat sini kita kenalah mempunyai melengkapi ilmu pengetahuan dengan dalil yang agar tidak terjebak juga pada bid'ah. Maka sebaiknya ketika kita mempelajari masa ibadah kita, kita perlu sentiasa menjaga ilmu pengetahuan tersebut dengan dalil yang sah dan sahih, yang benar. Kerana pengetahuan Islam mengenai ibadah yang tanpa dalil akan membuatkan kita menjadi sesat. Okay, itu saja. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad. Alhamdulillah, panel kita yang ketiga tadi dah jawabkan soalan kepada penonton kita yang call sebentar tadi. Seterusnya saya akan memberikan kesimpulan, di mana kesimpulan bagi saya, umat Islam tentunya melakukan ibadah tu dengan benar dan mengikut sesuai dengan tuntutan syariat, iaitu konsep manusia dalam Islam dan hakikat manusia menurut Islam dengan fungsi agama. Maknanya kita buat ibadah ni kena mengikut syariat Islam. Kita tak boleh suka hati, tukar tambah semua, tak boleh. Dan jika kita melakukan bid'ah, automatik ia dapat merosakkan hal-hal yang tersebut yang saya sebutkan tadi lah, iaitu konsep manusia dalam Islam dan juga hakikat manusia menurut Islam. Sekian daripada saya, Narsha Minta Amruddin, daripada kelas KSI 2B dalam forum spontan dan santai kita pada hari ini. Terima kasih.